lanjutlah. Apa kata kita berkenalan dulu dengan ahli panel kita yang akan hadir, yang akan membentangkan ilmu-ilmunya pada hari ini, pada malam ini, insya-Allah. Okey, baiklah. Tak buang masa, saya perkenalkan dulu ahli panel kita, 2 orang pada hari ini. Okey, seperti biasa, seperti yang kamu semua kenal. Okey, yang di sebelah dua kanan saya ni ialah Mr. D. Alshad. Okey, Mr. D. Alshad ni sebenarnya 15 orang. Tapi kita jemput seorang saja sebab kalau nak jemput 15 orang semua sekali takut tak muat pentas ni kan. Kita jemput seorang je. Okey. Dan yang di sebelah saya ni pula, okey, Ustaz Nasaruddin. Okey, Ustaz Nasaruddin ni kedua-duanya adalah konsultansi dan kedua-duanya juga alhamdulillah masih lagi bujang. Okey, baiklah. Saya akan memperkenalkan sedikit biodata berkenaan dengan Farizwan dan dengan Ustaz Nasaruddin. Okey, baiklah. Bermula dengan saudara Farizwan. Okey, Farizwan sekarang baru sahaja habis STPM tingkatan 6. Okey, sedang menunggu universiti dan insya-Allah universiti yang ingin dimasukinya ialah bukan USM. Maaf. Tapi dia insya-Allah akan ke USM, tapi dia berniat nak ke UM dan UUM dalam law dan Islamic banking. Masalahnya dia tak ada kat sini kan. So seterusnya lulusan STPM dengan result yang cukup cemerlang 3.92. Okey, dan Farizwan ni masih lagi muda ya. Dia baru berumur 19 tahun. Okey, jadi mungkin kamu semua nak berkenalan dengan dia, bolehlah. Dapat ada yang kaya apa. Okey, baiklah. Seterusnya kita berkenalan pula dengan Ustaz Nasaruddin kita. Ustaz Nasaruddin kita ni dia sekarang adalah menetap di Pahang, berasal daripada Kelantan. Okey. Sekarang menjadi ustaz. Okey, dulu latar belakang pendidikannya ialah di mengambil landscape architecture di UiTM. Okey, sekarang masih lagi bujang dan sebenarnya apa yang mungkin ramai sikit kenal dengan dia ni adalah finalis. Apa dia? Da'i Millionaire. Da'i Millionaire daripada dalam TV3. Okey, tanpa membuang masa lah. Kita mulakan kita punya forum pada malam ini. Okey, soalan yang pertama. Ahli panel kita sudah bersedia? Soalan yang pertama, apa khabar? Sihat? Oh ya, okey, alhamdulillah. Okey, soalan yang pertama kita tuju kepada Farizwan yang mula tu. Okey. Pada Farizwan, mana-mana je lah. Ustaz dulu, okey, Ustaz. Okey, Ustaz kepada Ustaz, saya nak tanya lah, berkenaan kalau dekat pasar kita jalan-jalan kita boleh dapat instant noodle, Maggi segera, 3 in 1, semuanya segera sekarang ni. Jadi macam mana pula dengan isu yang dengan kes yang sekarang ni ada pula ustaz segera? Macam mana dia jadi ustaz segera? Dia jadi ustaz segera di Facebook, Twitter dan sebagainya. Dia post Islamik, post Islamik dan orang mula menganggap dia sebagai ustaz dan mula merujuk kepada dia. Jadi apa pandangan ustaz berkenaan dengan ustaz segera ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu besar Allah. Terima kasih kepada tuan moderator. Cik apa nama? Firdaus lah. Cantik berlakon tadi. Melompat-lompat. Macam mana? Dan seterusnya gandingan panel pada malam ni lah. Adik Pak Tuan. Dan seterusnya sahabat-sahabat lelaki cepatnya dan juga muslimin muslimat lah. Cuma terbelah sebelah sana. Macam mana terjadi tu wallahu alam. Kan ada kumpulan choir situ tak? Sebab dia terbelah situ muslimin, sana muslimat. Muslimat sini, muslimin belah sana tak apalah. Mungkin dia orang dah rancang macam tu kedudukan wallahu alam. Mungkin JK dah rancang. Tempat yang kosong ni mungkin dah ada dah. Dah di book. Dah di book tu.
Jadi mungkin dalam pukul 10 atau 11 datang, wallahu alam. InsyaAllah mudah-mudahan dia orang datang. Kita doakan mudah-mudahan dia orang dilancarkan perjalanan. Dari jauh tak tahu, adakah dari kolej kita tak tahu, ataupun sedang meniaga, lepas ni tutup je datang, wallahu alam. Okey. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat Allah Taala beri dapat kita mari sini ni. Bukan mudah nak mari ni. Dak, nikmat iman, nikmat dapat datang, nikmat yakin yang ada Allah SWT ni bukan senang-senang boleh dapat ni. Dak, bukan mudah nak dapat. Nak cendol? Oh no. Nak air mineral? Ada depan ni. Nak apa lagi? Nak dia? Ada? Dak. Kan minta borang boleh? Dak, kita lah slow-slow. Mari program masa ni nak carinya. Ini cari Tesco tak jadi ya. Okey, jadi alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat Allah Taala dapat kita mari berkumpul. Berkumpul kita ni bukan nak jual jagung. Bukan jual madu. Berkumpulnya kita di sini alhamdulillah atas dasar untuk kita mencari ilmu, berkongsi ilmu. Tak, saya cakap ni bukan banyaknya ilmunya, 2 kali 5 je. Jadi kita sama-sama bertukar pandangan ya. Tak, mungkin hari ni saya di atas, esok lusa mungkin kalian atas saya. Okey, jadi insya-Allah berkaitan dengan soalan daripada moderator kita lah, selaku pelakon utama tadi. Melompat-lompat dia, sial dia. Siapa dia tak ingat dah? Tidak lah. Berkaitan dengan isu ustaz segera. Sebenarnya ustaz ni ada. Semua kita ni adalah da'i sebenarnya. Tak ada isu ustaz ke ustazah ke, tak ada. Kita semua ini adalah ustaz. Kita orang mari ni adalah da'i sebenarnya. Tak? Sekarang kita dapat input sikit-sikit, kita pergi tahu member kita kat bilik tu. Tak? Tengah main Facebook, tengah update Twitter. Tak? Mungkin ada cerita-cerita sana, tepi-tepi kereta, makan jagung dengan dia. Tak? Si dia belanja jagung mana ni? Makan jagung situ. Mana tahu? Tak? Jadi kita kena sampaikan kepada dia orang, kena sampaikan. Isu siapa ustaz, siapa ustazah tak kira. Tak? Laki akan pimpin perempuan, ustaz. Tak? Ustazah akan pimpin anak-anak, ustazah lah. Dia pemimpin pada diri. Mari malam ini buat apa? Sebab dah nak mengekalkan nikmat-nikmat ada dalam diri kita. Dah, sebab nikmat-nikmat ni bukan macam nikmat yang kita boleh cari kedai. Tak, pergi kat kedai kan. Kebetulan sini kat mana? Cendol. Dia berdiri. Kat mana wallahu a'lam lah. Sebab first time mari ya. First time sampai. Dah biasa lalu kat Yusof Tayyub. Sampai situ ya. Lebih pada jabatan tak sempat tak biasa sampai lah. Tu yang naik jabatan tadi tu tanya kawan sebelah, ni jabatan Pulau Pinang ke? Oh ya. Jagung sikit lah. Dah duduk Malaysia 20 berapa tahun lah, 20 lebih lah tak pernah mari Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah, terima kasih lah kepada pihak penganjur kerana jemput. Mungkin akan datang berdua, mana tahu. Allah Rabbi ke sana pula ya. Okey, ini kita tak tahu, ini kita cakap jelah. Okey. Jadi sahabat semua, berkaitan dengan soalan tadi, kita adalah khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Jadi media baru ni macam-macam sekarang ni, Facebook ada, Twitter ada, dah. WhatsApp sekarang. Nak kongsi video WhatsApp. Sekarang musim WhatsApp. Musim WhatsApp. Kalau dulu mesej, saya suka kat awak. Sekarang ni WhatsApp. Nak cakap tak nak ni, Tak ada jumpa masa beli. Cendol lagi, benda lain pula. Pendakwah media baru masa beli pendrive. Media baru kan, masa beli pendrive. Nak cakap tak nak. Akhirnya cakap. Dah nak cakap sini tak boleh. Kan? Sampai. Ikutlah macam mana pun. WhatsApp sekarang ni. Jadi bila timbul isu Facebook kan, macam-macam lah. Macam-macam lah. I lonely status. I lonely. Ya. Berbalik jual jagung. Relax kat bilik, I lonely. 70 komen. PM me. Ada yang bagi nombor telefon kan. Allah berhenti ya. Ada pula macam-macam. Kau ingat kau cantik sangat. Like sorga. 3 hari tunggu seorang ulat. Nak ceritanya kepada kita, sekarang ni kita berada di zaman yang baru dah. Kalau dulu berceramah surah, tak apalah. Masjid tak, ceramah tepi jalan ke. Sekarang ni kita sudah ada media baru.
kita sudah ada Facebook. Jadi kita kena dekati kawan-kawan kita ni melalui ini. Kita tengok orang buat salah, kita jangan benci je. Tak? Tengok orang salah tak? Tengok-tengok makan jagung dengan seria, yang tu kupas kulit, yang tu kupas Maggi pula dah. Yang tu kupas tepi tu. Tak? Yang tu tengok kan, yang tu pelak kelik, tak? Yang tu baca doa, yang tu aminkan, tak pernah tengok. Kan? Buka puasa kat kedai. Tak? Buka puasa kat kedai lah. Kan? Order tom yum 1, tak? Nasi kerabu 3. Tak? Makan 2 orang je. Kan? Puasa gitu dia bang. Puasa. Duduk sekilas sekali. Okay. Sedap ni. Sweet lah Sweet sangat. Yang tu baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu aminkan. Amin. Tak? Dia makan. Makan sweet lah. Sedap tak? Tak sedap. Tak sedap itu kah? Order lain pula. Tak sedap. Kan? Bungkus ni bang. Order lain pula. Tom yang tak di tom yang campur ni. Tom yang saja. Order. Dah. Orang macam ni kita kena ada perasaan kasih sayang nak dekat dengan dia orang. Dia ni aku kena dekat ni. Ikutlah macam mana pun. Terserempuk tengah jalan ke? Jain contoh. Kan? Jain. Berbawa dengan dia. Jangan kita ada perasaan benci. Jangan. Tak. Kita tengok orang buat salah. Jangan. Waktu tu tercabut. Jangan kita ada perasaan benci. Sebab kita tak tahu penghujung hidup kita ni macam mana. Tak tahu. Hari ni kita berada kat sini, alhamdulillah. Tak. Dan kita semua ni sebagai manusia mesti ada buat salah. Kan? Sebab tu lah orang kata kalau ikut dalam soalan lain aku dah putar goreng dah sampai nak ni. Soalan mungkin dia silap inbox. Silap WhatsApp lah. Ikut soalan yang pertama tu berkaitan dengan tak apa, kita boleh gabungkan soalan ke nak WhatsApp siapa tak ada. Tak apa, kita boleh gabungkan sesi persoalan. Okey, berkaitan dengan ada orang kata juga kan, dia cakap tapi dia tak buat. Dia soalan lah. Soalan ni tadi mungkin pencerahan, tak tahulah. Soalan kan, dia cakap tapi dia tak buat. Tu nak beritahu yang manusia ini kan, manusia ni lemah tak lemah, ada melakukan dosa. Tak payahlah macam mana pun serban 7 kali lipat kuat kepala. Tak. Macam mana pun dia tutup ke apa ke sekalipun kan, di masjid sokmo pun dia tetap melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Jadi Allah Taala beritahu ciri-ciri orang yang tak, orang yang Allah Taala kata kita ni sebaik-baik umat. Ciri-ciri dia yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan. Ini ciri dia. Yang kedua ciri dia mencegah kepada kemungkaran. Cukup ciri ni, insya-Allah kita jadi umat yang terbaik. Kalau dia main katil tak jadi ya. Gosok kaki katil, gosok retok, gosok cermin mata. Kalau yang perempuan bio, tahu bio tak tahu? Bio tahu bio? Dia ada banyak biore ke apa? Itu past tense itu past tense. Yang present tense ni bio ke apa? Tak tahu. Biore, dia ada biore. Apa ni, fat and tu biasa dah. Tahu, fat and tu biasa dah. Dia ada yang vitamin ke tak vitamin. Sebab saya ada apa ni, adalah pengalaman jaga koperasi perempuan. Letih aku jaga. Macam-macam. Abang kalau yang ni, aku letih cakap. Kan? Dia ada yang wing, tak wing, semua ada. Kena belajar lah. Kan nak kahwin kena belajar lah benda tu. Kan esok beli yang tak ada vitamin. Susah. Gaduh pula. Jadi nak ceritanya kan, antara satu lagi Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Asr, Allah Ta'ala kata apa? Tak. Orang yang tak rugi ni adalah orang yang sentiasa nasihat antara satu sama lain. Jadi nak ceritanya kesimpulannya berkaitan dengan berapa minit ni? Jangan tunggu 3 jam sini. Berapa minit sini? Lagi 5 minit. Banyaknya. Tak apa, terima kasih okay, tak apalah. Kita bercakap, kita berkongsi. Tak apa. Okey, jadi alhamdulillah. Dan ceritanya kita kalau ada ciri ni, insya-Allah kita dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah umat yang terbaik. Kalau belajar saja buat semen jaya tak jadilah. Beki tudung kat bilik. Beki tudung. Esok bidang jerawat. Tahu bidang jerawat? Sebutir dia ni. 3 hari tak tidur. Ada naik, pernah jumpa, tak pernah tengok. YDP tak pernah tengok. Ada tu sekali tu, kan? Dah. Naik atas ni jerawat. 4 hari, 5 hari dia cari ubat.
Tak jadilah. Jadi orang yang mari ni alhamdulillah. Sebab apa? Mari untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hidup kita ni dah pakai sekali baju raya kita warna apa? Moderator. Warna putih. Baju raya warna putih esok. Lawa merah. Nampak sebagai warna cantik ya. Itu kenapa tu belakang pula? Kita ikut prosedur ni. Nanti beritahu kalau habis beritahu. Okey. Jadi nak ceritanya akhir sekali adalah baju putih, orang mandi. Tak. Cucur celah ni, cucur celah sana, gosok telinga. Tak. Dan akhir sekali dibawa ke tanah perkuburan, masuk disunatkan bukok ni. Kalau kita dibukakan pipi ni kena tanah, tak boleh cakap apa, ditanam. Habis sadaqallahul azim. Habis tak. Jadi alhamdulillah, kalau mari malam ini bersyukur kepada Allah SWT sebab ada lagi nikmat iman. Tak. Ada lagi Allah Taala beri kekuatan untuk melangkah. Allah Rabbi, bukan senang. Tak. Bayangkan dia orang Islam tapi dia tak ada rasa nikmat iman. Bayangkan menangis macam mana pun Allah Rabbi. Siapa dia boleh beri? Allah SWT je boleh beri. Allah Taala je boleh beri. Tak. Kita yang ada ni kita kena kekalkan. Macam mana kekal? Mari sini dia. Mari sini ni adalah jalan usaha untuk kita kekalkan nikmat iman dalam diri kita. Kalau kita tak usaha, tak jadilah. Dan juga kita kena bersama-sama mengajak ke arah kebaikan. Kawan kita yang tak bilik kena ajak lah. Tak. Facebook ada? Ada? Tu sekarang. Apa ni yang panggil? Boleh tu? Update status, update ceramah sekarang sedang berlangsung. Update. Tak. Kena update lah. Takut-takut dia tengok makan telur kat bilik, boleh mari kan? Boleh mari sini. Okay. Jadi gunakan media baru yang ada ni untuk kita ajak kawan-kawan kita yang sejam, 2 jam, 3 jam sehari suntuk menghadap laptop kan? Ni orang tak tahulah. Ya Rahman, jom pergi ceramah bilik. Cuma tomorrow air tak boleh dah. Tomorrow nak pergi mana tadi? Batu Feringgi kan? Nak pergi Batu Feringgi lah. Kawan ayat ajak nantilah. Dah, lusa ajak pula. Lusa. Kan? Pergi pula lusa. Minggu depan ni ada carnival ni. Bila ni? Esok. Tak boleh dah esok ada ni lah. Ada nak buat assignment. Tak apalah. Petang-petang boleh petang. Kita pergi solat asar sekali, kita buat makturat sekali, kita semayang sekali kat masjid. Tak boleh dah hari. Petang kan nak buat ni lah. Nak buat slide. Ada presentation tomorrow. I think tak boleh lah. Tak boleh sombong. Allahu Rabbi ya Rahman. Orang ni lah orang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesama manusia orang sombong macam mana? Kalau sesama manusia tak senyum, ada tempatlah senyumnya. Jangan senyum sokmu. Moderator jangan senyum sokmu pergi kelas senyum. Jangan. Takut esok makan madu. Jadi nak ceritanya, orang kalau dengan Allah SWT sombong macam ni lah orangnya. Dia tak sedar yang buat diri dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali orang macam ni bila mati habis. Bila mati baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Jadi teruskanlah berdakwah. Kita semua ni ustaz. Tak payahlah kata saya ni bukan ustaz. Saya ni jangan. Kita semua ni ustazah belaka mari ni kan. Jadikan diri kita ni sebagai penyampai kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik bilik jumpa kawan cerita Islam. Balik bilik kan cerita. Cerita. Tengok makan, tengok minum cerita ke. Gua hari ni kita tengok hari ni makin lama makin panas ni kan. Apa? Kenapa? Buat apa sekarang ni kehidupan macam ni? Kita ceritalah. Ini petanda akhir zaman. Allah Ta'ala beritahu kan. Perempuan ni bila akhir zaman ni antaranya Rasulullah SAW beritahu kan, adalah berpakaian tapi bertelanjang. You go. Seronoknya. Tak tahulah kan. Bertelanjang. Kau ni bertelanjang. Aku tengok tak ada pakai baju belaka. Tenang ke dia. Bertelanjang di sini bermaksud pakai baju tapi tahu. Faham sendirilah. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nasruddin atas ceramah yang cukup panjang tadi. Baiklah, soalan seterusnya kepada Farizwan, saudara Farizwan. Sebagai salah seorang ahli dalam Misteri Ocean, tulis skrip. Jadi macam mana boleh timbulnya idea nak buat nak menyampaikan dakwah melalui media sosial ni, seperti
seperti YouTube, Facebook dan sebagainya. Dan tak takut ke risau kalau macam kita buat contoh kata kita sentuh pasal hukum hakam, tersalah sentuh ke, dihentam ke dan sebagainya. Dan boleh tak ceritakan sedikit sebanyak lah macam mana tertubuhnya Mr. The Orchard ni? Okay, jadi silakan. Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator, ya, Abang Firdaus, Ustaz Sarudin. Seterusnya lepas saya ni abang-abang, kakak-kakak, mahasiswa-mahasiswi Universiti Sains Malaysia. Terima kasih kerana hadir. Sebelum saya mula, saya nak minta lah, sebab saya bawa iPad atas ni. Saya jadi sentiasa update. Tahu kan Ahas, kapal terbang. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah lah, InsyaAllah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya nak ulas sikit tentang Ahas kapal terbang ni, InsyaAllah. Sebab saya dah bekerja. Saya ada satu studio di Ceras, di Hulu Langat. Dan kerjanya memang 24 jam. Macam saya cakap, di hadapan laptop lah. Memang 24 jam kat situ, editing, buat Adobe, semualah, tulis skrip. Jadi semua bila berlakon je keluar daripada laptop tu. Jadi saya nak tanya dekat depan saya ni, abang-abang, kakak-kakak semua, siapa yang tak ada Facebook? Ada tak yang tak ada Facebook? Kalau yang tak ada Facebook, welcome to Malaysia. Okay, anda kena ada Facebook, Twitter pun sama, dan lain-lain, media sosial yang lain. Soalan tadi, macam mana Mr. The Orchard? Okay, ini kali kedua saya berkongsi tentang sejarah penubuhan Mr. The Orchard. Dan dekat untuk orang ramai macam ni kali pertama lah. Jadi maaf kalau gugup sikit. Mr. The Orchard ni kami tubuhkan 2011. 2011 waktu tu dah nak habis STPM, dah nak habis SPM. Jadi kami rancang nak buat reunion. Waktu nak buat reunion tu, kami buat satu video adab-adab reunion. Kalau siapa yang follow Mr. The Orchard daripada awal lagi, itu video pertama kami, adab-adab reunion. Panjang video dia, berbelah-belah minit. Belah minit lah, tak salah saya. Kami cakap, kami jemput untuk buat jemput kawan-kawan yang daripada sekolah rendah untuk datang majlis reunion. Dan Mr. The Orchard ni sendiri kami kenal semua sejak tadika lagi. Okey, kami daripada sejak tadika lagi, umur 4, 5, 6 tahun, dari kecil lagi kenal. Membesar sama-sama, sekolah rendah sama, sekolah menengah sama. Bila sekolah menengah ada yang pindah-pindah sekolah lah, tapi tetap jumpa duduk kat Tanjung Karang sana. Okey, dorang ramai kami bila kami buat video dekat Sawah Padi, dorang ingat Kedah. Tak, kami kat Tanjung Karang, Selangor, Kuala Selangor, 15 orang. Dan pada awalnya kami bukannya nak saya berkongsi tau. Saya bukan ustaz. Saya jenis orang yang berkongsi pengalaman, lebih macam ni lah. Jadi saya cerita je. Kalau nak dengar ayat Quran atau hadis tu, ustaz lebih pakar kot. Okay? Jadi saya lebih berkongsi kepada pengalaman. Jadi waktu kami mula-mula buat video ada reunion tu, tak plan pun untuk buat channel YouTube. Tapi sebab dah tak ada cara lain nak panggil kawan-kawan, nak kena buat channel YouTube. Waktu buat channel YouTube tu tak ada nama lah, tak ada nama, daftar atas akaun kawan kami seorangan, ahli kami juga, Haziq, tak salah saya. Bila buat ada reunion tu, kawan-kawan terima. Dia kata, seronok lah ni tu kan. Biasa teruja kan, ada kita keluar dalam YouTube. Okay, kalau anda semua saya buat video, tengok balik teruja, ada yang malu, acah-acah je malu. Okay, tapi sebenarnya teruja dalam tu. Jadi diorang support, dia kata buat lagi. Kami buat video cara-cara macam mana nak jadi imam. Itu video kedua, cara-cara nak jadi imam.
Dan bila tu kami dah kena tukar nama akaun tu untuk semua budak sekolah kebangsaan Batu Sembilan Jalan Bomba. Ada 100 lebih. Jadi semua ada apa? Password dan ID tu. Tapi kami fikir baik kami yang jaga. Jadi kami cari tukar. Kami guna nama 4share. 4 share. Okey, 4 share. YouTube tolak. Then YouTube kami tukar. All share. YouTube tolak juga. Then minta suggestion YouTube. Suggestion YouTube tulis The All Share. The All Share dia yang suggest, lepas tu dia yang tolak. Betul YouTube. The All Share. Lama kami tulis Mr. The All Share. Klik jadi. Itulah akaun macam mana tertubuhnya Mr. The All Share daripada video tu. Dan video ketiga kami, video yang start viral. Kahwin versus couple tak salah saya. Itu video ketiga kami, okay? Video yang start menjadi orang luar dah tengok. Orang luar daripada kawan-kawan kami tu dah tengok. Okey, ada penerimaan view time tu 1000 lebih. Tu je dulu 90 lebih je. Oh, masih nak puasa 3 hari lah. Okay. Tapi lepas tu dah 1000 lebih. Dan abang boleh main video tak? Okey, tengok satu video yang penyebab, asbab yang kenapa saya dijemput hari ini. Macam mana kamu semua kenal Mr. The All Share. Video, boleh main Ini kita baru. Video baru. Aku tak takut saya. Takut juga lah. Sebab memang aku memang yang pasti semuanya akan mati di dunia ini. Imam besar sudah mari lah. Salah berjemaah kat masjid je. Takkan tu pula gaduh. Orang ni lah. Dia cakap tangan belum beras. Ini muslim. Ini bukan orang adik Pak Nawawi. Orang macam lah. Kalau perlu baik, buat sudah mimpi Ustaz Alam tau. Dalam aku tak ada Islam. Lu nak ajar buat baik mula dengan diri mak abah. Bukan awet lo mak. Tak resi sangat. Tak bisa jadi imam. Malik, aku sama pagi mengajar apa mau kacau orang tak? Kalau lu tak mau baca kafi, lu balik, lu baca sina. Dan atau akan menjadi Islam berbagi hatta aku tu. Aku tak faham masyarakat. Siapa yang syaitan? Memutul lagi budak ni. Dawa-dawa mana lu pergi tarbiyah? Yang tarbiyah kah? Lu mau kena dawa. Kalau gua dua-dua. Jadi tu sikit aku itu tak. Harap. Jadi kalau tulis sikit semua apa itu sama. Belakang. Jadi kalau tulis sikit. Satu punya peruri. Kenapa kau lompat daripada kotoran tadi, Cahaya? Itu jelas syok kan, nak pergi masjid lah, Cahaya.
Kalau dia mau bikin bapak perbuatan heran. Jangan kita itu buat saksi lebih hati sama saya. Yang ni budak YA kotak. Yang Nanti kau ada nak tarbiyah dia baik-baik. Okey, habis ya. Saya tayang video ni untuk menjawab soalan moderator tadi, cabaran yang kami hadapi untuk buat video. Okey, sebelum tu saya nak kongsi, sebelum video ni ada satu video lagi. Kalau nak dedah aurat silakan, tak silap saya. Kewasit kahwin seskapel. Video itulah yang jadi viral. View dia sekarang ni dalam 600-700 ribu. Dan asbabnya adalah penerimaan daripada masyarakat lah. Okey, dan video ni siapa yang tahu kisahnya, dia hanya bertahan 13-12 jam tak silap saya. 10 jam pertama view dia dah sampai 50,000. Tapi lepas tu Scope Production hantar email pada saya, Mr. Dahsyat, buang video ni atau dia ban channel. Okey, kami tak ada masalah sebenarnya dengan diorang. Ada orang je buat kami gaduh, sebenarnya tak ada apa pun. Jadi kami buang video ni daripada YouTube. Tapi sebenarnya ada lagi video ni dekat YouTube. Kami tukar nama je, boleh cari. Okey. Tapi awal tu kami buang lah supaya tak disaman apa semua. Kami time tu tak yang lain tak masuk universiti lagi. Saya pun masih sekolah lagi. Dia nak saman masuk mahkamah semua. Baik kita matikan lah, baik kita buang video ni. Dekat YouTube ada lagi, dekat Facebook ada lagi. Jadi cabaran nak buat video. Sebelum saya naik sini, awak belakang-belakang sana tadi ada cerita macam mana buat video apa semua. Berbalik pada passion nak buat. Untuk pengetahuan semua, tak ada siapa pun Mr. Dahsyat yang ambil bahagian media. Tak ada siapa pun yang ambil bahagian editing, apa meskom ke apa. 2 orang medik, 11 orang lain engineering. Okey, saya seorang belah sastra, seorang lagi tak sambung lagi. Tak sambung belajar, bekerja. Jadi bagaimana nak buatnya, belajarlah daripada Syekh YouTube. Okey, belajar editing, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Premiere Pro, Sony Pro Vega, semua daripada situ. Dan siapa yang nak buat video, buat dari situ. Malam tadi, siapa dah tengok video promo, kami buat tu malam tadi. Dengan Abang Mirul, saya buat sampai pukul 4 pagi. Video promo untuk malam ni. Boleh tengok dekat mana? Kat PMI nya ni, PMI nya page. Okey. Jadi ini akan jadi satu kemahiran. Cabaran pertama, saya cerita terus untuk tarbiyah punya cabaran. Pertama je kami sampai dekat shoot lokasi, dan tu pukul 2 pagi. Orang kampung datang. Bawa parang, bawa kayu, bawa batang paip, kereta, lampu, tok semua kan. Asalnya ada apa ni? Marahlah. Okey, sebab kononnya menceroboh kawasan. Sebenarnya itu rumah kami juga. Okey, dia ingat tanah dia je. Okey. Itu cabaran pertama lah, kami dah tahu, oh dah susah ni. Tapi cakap baik-baik, cakap tunjuk IC, ni betul ni, duduk sini, taman ni, duduk sawah sepadan. Cabaran pertama. Kalau secara umum, cabarannya adalah masa, skrip, pelakon, cuaca. Sebab tu video kami banyaknya malam. Sebab kalau pagi kami buat, tengah shoot, dah cantik ni, tiba-tiba awan lalu, gelap, buang. Okey, tak jadi. So tak nak malam.
So kami kena buat lighting. Jadi dia akan jadi satu video yang baik. Cabaran kedua, nak bagi faham, nak bagi menghayati watak tu. Sebab tu dalam video ni saya rambut botak, nak tiru Thailand, okey, tiru Rosyano, rambut dia. Dan yang lain pun buat juga fashion macam tu, cari baju macam dalam pelakon tu sendiri. Menghayati watak tu penting. Okey, saya ada tengok video-video PMI buat, okey, video promo, video yang gaduh ni kan. Ada sambungan dia yang cari apa barang X, barang Y tu kan. Ada, saya ada tengok juga. Okey. Belajar dari situ, dan itu saya dengar ada yang ambil media kan, memang kemahiran lah masing-masing. Jadi, dan dakwah, cabaran dakwah, bila kita dakwah ni, kita takkan dihamparkan dengan pemaidani merah. Takkan sekali-kali, mesti akan macam-macam cabaran datang. Macam tadi moderator cakap tentang hukum hakam kan. Yes, awal-awal dulu kami buat tu video macam nak jadi imam, kami mesti couple, aurat, orang band. Okey, ada seni ada dua. Pertama, art for people, then art for art. Seni untuk seni, seni untuk orang. Kami buat seni untuk orang, ada yang sama seni untuk seni juga. Seni untuk orang ni orang sukalah. Cakap wah ni. Yang seni untuk seni ni orang band, daripada skrip, daripada pengisiannya. Sebab pada kami buat video, kami berdasarkan sumber yang apa ni, daripada majalah Solusi, daripada majalah Jom. Jadi, dan bila dah buat video, kami hantar kepada seorang ustaz ni. Okey, dia yang kami berusrah dengan dia yang luluskan video-video kami. Jadi dah lulus baru kami upload. Bukannya kami saja-saja buat video, buat aurat lah, hantar, tak ada. Upload YouTube tak ada. Kami tapis lah. Tapi cabaran masih ada. Kita tahu keyboard warrior banyak kan kat negara ni kan. Banyak. Boleh ke KL Tarbiyah ni sendiri, kalau baca komen dia kat Facebook awal tu 10 jam, ini ke Islam, ini ke Islam ni ganas ke, menunjukkan Islam ni macam ni ke. Dan cara terbaik ialah apa? Ialah kita lawan balik dengan ilmu lah, okey? Berhujah. Sebab tu cabaran tadi dakwah tadi kan, dakwah media, YouTube, Facebook, Twitter sebagainya ni memang banyak cabaran lah. Even kita ada status sendiri pun, nanti saya akan tunjuk satu video lagi untuk sesi kedua kan, bagaimana saya nak orang bodoh berhenti guna Facebook. Ada video je nanti, siapa yang nak tengok boleh tak ada kat YouTube, saya tayang kat sini. Kita update, jom pergi solat jom. Jalan apa? Alah bajet lah jom. Apa semua, hari ni puasa sunat, Alhamdulillah. Alah sudahlah kau, puasa pun nak bagi tahu orang apa semua. Normal lah tu. Okey, yang membangkang lah lebih ramai daripada menyokong. Okey, tapi kita ambil je sokongan-sokongan orang tu, jadikan kita punya kekuatan kita, jadikan dia pembangkang semangat kita. Ada masa lagi? Tak ada dah? Ada tak ada? Habis dah? Okey, dah habis dah. Jadi bertemu kat sesi kedua lagi insya-Allah. Okey, itu dia pengisian round 1 pada Farizwan. Okey, baiklah, seterusnya kita kepada soalan yang kedua, ditujukan kepada Ustaz Nasaruddin. Okey, soalan seterusnya ialah berkenaan dengan dakwah kepada non-Muslim ya, di Facebook, di media sosial. Seperti yang kita tahu, media Facebook juga boleh jadi satu sumber untuk mereka mendapat hidayah. Tapi permasalahannya sejauh mana benda ni berautoritatif, sejauh mana dengan menaik ayat-ayat Quran, hadis-hadis di Facebook, berdakwah di Facebook mampu memberikan kefahaman kepada muslim, kepada non-Muslim. Dan macam mana pula dengan ancaman, contoh kata mereka salah faham. Jadi macam mana Ustaz? Terima kasih kepada saudara moderator, Cik Firdaus, setengah sahabat saya lah, Din okay. Dan juga sahabat muslimin dan juga muslimat lah. Alhamdulillah, insyaAllah 15 minit satu round lah. Okay, saya dah tahu, baru tahu. Jadi senang kita tengok. Okay. Jadi soalan berkaitan dengan ialah kita update status biasalah tu. Biasalah. Dok, kita nak dekati orang macam ni, kita kena masuk juga ke dalam dunia dia orang. Kita nak dekati mak dompet, kita kena masuk. Tak, kita nak dekati geng-geng apa, kita kena masuk. Baru kita masuk, okey ni rupanya sweet sangat. Boleh tahu. Nah, kita masuk, kita berkawan dengan dia orang.
Tak, bila kita dekat dia orang, baru kita tahu cara untuk kita ambil hati dia orang. Tak, kita tunjuk ni. Biar berhikmah. Okey. Soalan berkaitan dengan Facebook tadi. Macam mana kita nak tarik non-Muslim? Okey. Dia sebenarnya Islam ini, tak, Islam ni agama yang kita ada dalil, kita ada hujah dia, kan? Jadi bila kita jumpa orang non-Muslim, tak kira lah dalam Facebook ke kat luar, tak tahu, kata tak tahu. Cari jawapan. Contoh, Meng Long Yang jumpa di jalan, kan? Dia tahu, tak, donat RM3 beli dengan dia lah, kan? Dia tanya pasal Islam ke kita. Tak, Firdaus contoh, what means about the apa dia? Puasa? Contoh lah. Firdaus pun kata, contoh, I think so yeah, very good answer, very good question, but jangan goreng, jangan for the I think for setengah jam duk main I think so kat situ tak jadi dah. Tak tahu kata tak tahu, jangan kata I don't know, jangan. Very good question, can I continue the answer? Tak tahu lah, betul awam kau anda. Maksudnya ambil nombor kontak dia, can I have nombor kontak of you? Dia pun pergi dah 139940067, kan? Okey tak? Okey, thanks. Nampak? Cara dia. Okey. Tulis. Tak, tulis aku ambil. Okey. Cari jawapan, jumpa ustaz, jumpa ni, kontak balik. Kan? Kontak dia balik. Sama dalam Facebook. Kalau Deng Om Peng hantar contoh inbox. Apa pula Peng yang ni? Semalam dia tahu contoh. Ada Cina sini tak ada? Puas pula kan? Tak ada tak apalah, ambil benda lain lah. Tak ada nama, senang. Takut kan ada tepi tu tengok back kezo motor, mana tahu. Nama dia Peng puas pula aku. Nama dia tak ada nama lah. Tak ada nama. Tiba-tiba inbox kita, kan? Firdaus, kan? Semalam saya datang, I coming to the carnival, kan? Can I ask you something? I think so. Lepas tu siapa ni? Firdaus malah so, seketul. So ya. Tak apa macam mana. So, dia pun tanya how ubat ni siang-siang, kan? This the good question. Nah, balik. Can I continue the lettering? Tak tahu ke benda kan? Nampak check balik tak tahulah betul ke tidak. Boleh pergi check balik nanti nak cerita kan, beritahu macam tu. Okey, dah jumpa jawapan. Ayat sekian-sekian menerangkan sekian-sekian macam ni, beritahu ke link pula dah tak ada nama. Takut jual cendol tu mana tahu. Cendol. Dah beritahu dia. Lepas tu dia tanya balik. Okey, how about the lengbok? Contoh, how about the ni, dia tanya dah berkenaan dengan agama lah. How about the sekian-sekian? Oh, very good question. Jangan lupa tu. Tu saja gurau je. Dah, cari balik. Cari. Jumpa jawapan. Beritahu ke dia. Jangan eka. Mentah-mentah lah. Dah profile picture tu, kan? Profile picture mentah-mentah tu. Balut, kan? Ulama pula sebelah. Dah, habis duduk macam ni lah, macam-macam. Gambar Quran lah, apa lah. Dah, mursyid, kan? Ada gambar mursyid je, kan? We are mursyid. Tak macam mana ikut lah. Dah, mentang-mentang macam tu, dia pun jawab. Link. Okey, dia pun jawab. Dah, for me, habis. For me, the Islam is the, habis lah. Islam ni agama yang berdalil, ada hujah dia, ada cara kita nak jawab. Jangan kita pandai. Bukan sinilah, luar sana jangan. Ada orang macam tu, saya pernah jumpa, kan? Dia ajak kita usrah. Tak apa, kita follow lah. Kita ni je lah nak cari ilmu, kan? Tiba-tiba sampai ke usrah tu, dia terang ayat Quran, terang. Pelik. Macam pelik je ni, kan? Macam cantik je, kan? Macam comel je lah. Pelik. Pelik ni ayat Quran, kalau orang tak tafsir pelik, kita rasa pelik lain rasa. Ngapa pemahaman kita macam mana? Kan? Balik tu pun kita hantar mesej pada kawan. Macam mana asal tadi usrah je. Kan WhatsApp lah. Dalam mesej sekarang ni WhatsApp. WhatsApp pun kena ada wifi lah. Tak ada wifi tak boleh. Ada jenis macam tu telefon. Dia jumpa WhatsApp, dia jumpa wifi baru masuk. 7,000 sekali masuk. Tak ada guna wifi. Seminggu tak guna wifi. Tahu? Pergi kedai apa? Mamak. Baru connect wifi kan. 7,000 mesej masuk. Kau 3 hari lepas
Tanya kan, macam mana SMA ni baru tanya, baru dapat baca. Macam mana? Kena beritahu. Kalau orang tu tanya, wifi ada tak? Ada. Tapi kalau ada WhatsApp ada. Tapi kalau ada wifi baru boleh. Kena beritahu macam tu. Takut esok dia WhatsApp kita 7,000. 7,000 WhatsApp dah masuk ni. Tak? 7 kumpulan grup. Macam-macam grup. Kan green group. Oh. Kan permodalan grup macam-macam. Dan nak kahwin ada. Permodalan grup kan 15 orang dalam tu. Dah 150 orang. Bila kawan tu nak kahwin dia bagi. Itu soalan lah kita bincang ya. Okey. Nak ceritanya persoalan kat sini adalah kan itu dia. Jelasnya macam tu. Kita jangan mana-mana dalam agama Islam tak boleh pandai-pandai. Orang tanya kita kena cari jawapan dia. Cari jawapan melalui ahli dia kan. Kosok laptop. Contohlah bedik gitu kosok laptop. Kan? Kosok laptop jumpa Firdaus. Kan? Firdaus macam mana Firdaus? Laptop kosok. Firdaus kata macam ni lah. Saya ada kenal seorang perempuan tu kerja dia ni lah. Dia boleh beki. Oh ya ke? Okey, pergi. Bawa ke kedai fotostat. Bawa laptop ke kedai fotostat. Agak-agak boleh beki ke tak? Tak boleh lah kan. Contoh kan kita ada Vespa, kita bawa ke Pro 2 tak boleh kan. Tak boleh kan. Kita rosak pipe, kita jumpa juru elektrik tak boleh kan. Maksudnya bila kita tak faham sesuatu tu, kita kembali kepada ahli dia ya, iaitu para ulama kan. Bila kita dah tahu jawapan, kita beritahu orang. Tak ada konsep ustaz ustazah, tak ada. Kita semua adalah ustaz, adalah ustazah sebab kita semua dai. Apa dia penyampai. Kita kena sampaikan. Cumanya berkaitan dengan soalan-soalan yang kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tahu. Iaitu para ulama kan, ustaz, kita kena tanya dia orang. Kan? Baru jangan buat pandai. Ini masalah buat pandai-pandai ni masalah. Dia menguraikan Al-Quran ni pandai-pandai dia. Orang non-muslim ni tengok. Bila kita beritahu jawapan macam tu, kita mencari jawapan, dia akan respect kita. Kenapa? Nak menunjukkan Islam ini ada cara dia. Bukan macam sesetengah dia orang lah. Macam contohnya kitab matilah kita bincang dia lagi lah. Nak beritahunya dasarnya macam tu. Kita semua boleh. Sebab kita risau suatu hari nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ada dalam hati kita ni, aku nak tak kira orang Islam ke orang bukan Islam ke, aku nak sampaikan. Tengok members bilik, aku nak beritahu dia ni benda salah ni. Allahu Rabbi. Rasa seronok sangat bila kita berkawan, kita saling nasihat-menasihati antara satu sama lain. Allahu Rabbi dah. Tengok kawan kita buat salah, aku nak nasihat ke dia ni. Jangan bila kita tengok kawan kita buat salah, kita Allah Rabbi, saya puas dah nasihat ke dia, macam mana nak buat puas dah. Puas baru sekali dua. Baru sekali baru. Tijah pergilah surah ni Tijah. Kan ada ustaz mengajar hari ni. Tak. Lepas tu dia tanya soalan malam tu. Kan dia tanya soalan, ada sesi soalan jawab lah. Dia pengantar. Susah lah, banyak kali dah saya ajak kan. Dia ni macam-macam lah kan. Saya tu susah lah nak ajak ni ustaz. Susah lah. Berapa kali ajak? Baru 2-3 kali ajak kan. Baru 2-3 kali banyak dah. Ajak semua. Ajak. Mudah-mudahan kita ajak tu memberi pendedahan pada dia orang tentang agama Islam. Sebab apa? Sebab orang Kristian Allah sangat cantik. Jika ada sesuatu lalu, mungkin saya tengok di atas dulu. Tengok dulu kata. Orang lempeng lalu. Mungkin dia lain masa lah kita bincang. Nak ceritanya kepada kita bahawa kita kena cerita agama Islam pada dia orang. Sebab apa? Allahu Rabbi. Kita kena rasa bersyukur. Kita berada di jalan yang betul. Dia orang rasa betul. Tak? Ada orang rasa betul. Kan? Dia Kristian, dia orang rasa dia orang betul. Dia orang pun nak berdakwah juga. Kan? Dia orang rasa dia orang betul. Tapi bila mana kita sama-sama belajar apa ni Bible dan sebagainya, baru kita tahu. Baru kita tahu. Dah banyak pencanggahan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang non-muslim ni kita kena kaji juga agama dia orang, kena tahu. Sedikit sebanyak kita kena tahu di mana persamaannya kan. Contoh kitab Bible. Bible ni adalah susunan buku-buku, dan dia ni macam-macam versi dia ada. Dah banyak versi tu tak tahu siapa penulis. Versi ni kata tak boleh menyarak. Yang versi lain kata boleh. Maksudnya dari sudut pencanggahan tu kita dapat beritahu ke dia, ini masalah agama ni, ni agama Islam ni cara dia. Kita dapat tahu sedikit sebanyak. Sebab dunia sekarang ni dunia untuk kita ketahui agama dia orang juga.
Jangan kita Islam saja kita cerita, kita kena kenal agama dia orang. Jangan risau. Bila kita ada hujah, kita ada dalil kita, insya-Allah kebenaran tu ada. Jangan takut. Sebab apa kita mencari jawapan. Bila dia orang tanya ke kita, kita cari jawapan. Jangan kita buat pandai-pandai. Jangan. Dok, saya rasa macam ni. Islam ni dia macam ni, dia semayang, puasa kan. Lepas tu dia kita kena tutup aurat. Jangan. Dok, kita cari. Kalau dia tanya apa Islam, nampak? Kita pun beritahu, Islam ni macam ni. Ada 5 dan ada 6. Tak, beritahu. Rukun Islam tu daripada rukun Islam 5 kan. Rukun iman 6. Beritahu dia slow-slow, beritahu. Jadi itu je lah. Saya rasa 2 perkara yang kita sama-sama. Saya pun nasihat pada diri saya juga ni. Cakap ni pun untuk diri saya juga. Cakap untuk diri saya jugalah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itu dia sedikit pengisian daripada Ustaz Nasaruddin. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya kepada saudara Farizwan. Okey, jadi bagaimana saudara melihat media baru ni sebagai satu peluang untuk menarik golongan belia dan juga bahkan dewasa untuk menyampaikan dakwah. Jadi bagaimana pandangan saudara, dan bagaimana juga soalan seterusnya, bagaimana saudara melihat media sosial ni jadi satu tempat untuk serangan-serangan pemikiran dilakukan terhadap anak-anak muda. Contoh kata pemikiran ialah kita mungkin ada pemikiran Syiah ke sosialis dan sebagainya. Jadi apa pandangan saudara berkenaan tersebut? Terima kasih Saudara Firdaus. Berat soalan, serangan minda. Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit Ustaz Nasaruddin cakap boleh tentang dakwah pada non-Muslim ni. Saya sendiri ada seorang senior saya kat sini, saya baru perasan sekolah saya tu sekolah majoritinya adalah Cina dan India, dan Melayu sangat sikit. Okey, subjek sejarah, benda ni jadi tahun lepas, subjek sejarah cerita tentang tamadun Islam. Okey, seorang Cina datang pada saya tanya, Farizwan, apa tu SAW ya? Apa tu SWT ya? Apa tu RA ya? Kerajaan Abbasiyah dengan Umayyah, siapa yang lagi kuat ya? Macam mana boleh jatuh macam ni? Jawapannya siapa tahulah. Okey, apa saya nak kongsikan kat sini, kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh jawab. Dan kalau kita tak boleh jawab, maksudnya dia bagi image yang buruk pada agama kita sendiri. Kawan-kawan saya sendiri, sebelum jumpa saya ditanya ada kawan-kawan lain kata, dia suruh jumpa you lah. Jadi kat sini nak tunjukkan orang Islam nak kenal sebenarnya, sebab dia belajar tentang benda Islam. Jadi nak tanya lah sallallahu alaihi wasallam apa maksudnya, subhanallah ta'ala radhiyallahu anhu. Okey, kerajaan Abbasiyah, Umayyah, khalifah. Kalau kita tak ada ilmu, memang kita tak boleh nak jawab. Jadi macam Abang Ahmad Azlan cakap dulu, ikra, membaca untuk kita dapat ilmu tu. Balik tentang keberkesanan dakwah tu ya. Sekarang ni saya melihat, kami melihat, saya bercakap sebagai Mr. Dawsyat, kami melihat dakwah pada media ni sebagai satu benda yang wajib lah sekarang ni. Sebab hampir itulah media yang paling cepat sekali untuk kita sampaikan pada orang. Okey, media yang paling cepat sekali untuk orang tahu sesuatu. Contoh sangkut lah. Contohnya hukum sambut Valentine dulu. Dulu saya kecil-kecil, bukannya saya sambut, tapi tahulah benda tu dah ada, Halloween apa semua, tapi tak tahu pun hukumnya. Tapi sekarang ni bila dengar ada medium ni, Jakim post, Ustaz Zaharuddin post, dia terus share dia, orang share, tahu yang hukum Valentine ni adalah haram, Halloween adalah haram, ini haram. Yang ni dulu macam apa, hari Asyura, okey, hari-hari kebesaran Islam, sambutan Maulid Rasul, dulu tak tahu, nak kalender pun tak ada. Jadi kita tahu daripada mana? Daripada Facebook. Kadang-kadang saya sendiri tahu maklumat tu daripada Facebook sendiri. Okey, tapi sebelum tu kita kena kaji lah, betul ke tak betul ke. Cakap tentang kaji maklumat ni, balik pada nahas kapal terbang tadi, Allahu'alam nahas atau tidak. Dia berlaku 2.40. Saya dengan Abang Mirul buat video start dari pukul 2 lebih tu sampai pukul 4.
Jadi depan laptop benda tu dah naik. Tapi time tu tak ada isu lagi. Time tu rumus yang pertama adalah oh itu masalah teknikal. Tapi sebab pengaruh media ni, pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, keyboard warrior dah bangun daripada tidurnya. Terus dia tulis, oh ini serangan pengganas. Okey, ini apa ni? Kerana apa? Stewardess kat situ pakai tak tutup aurat. Okey, sebab MAS hidangkan arak. Itulah sebab-sebabnya. Semua jadi Ustaz Express, pakar aeroplane express semua jadi kat situ. Dan yang terbaru itulah pengganas pesawat kita dirampas oleh pengganas. Dan orang mudah percaya sebab saya tengok kat situ, lah ya ke, mula-mula selamat mendarat di Nanning, orang yang sama alhamdulillah syukur. Tiba-tiba kat tu tak adalah tempas, lah ya ke, Allah Al-Fatihah. Maksudnya nak tunjuk pengaruh media ni sangat besar daripada benda tu. Sebab orang kita tak tapis, orang kita terima je semua benda ni, terima tanpa tapis. Isu Nahas ni kan dah sampai sekarang tak tahu lagi dekat mana pesawat MAS pergi ke Beijing. Balik pada media tu, fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi saya kongsikan, saya ramai dah tahu. Yusuf Al-Qaradawi kata menggunakan internet ni untuk kita sampaikan Islam, untuk kita sampaikan maklumat yang Islam ni dah jadi satu keutamaan, satu jihad utama. Yusuf Al-Qaradawi kata, kenal kan? Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketua ulama sedunia, dia keluarkan fatwa itu. Jadi berpegang pada ni, media adalah dakwah yang paling antara jihad utama. Sebab tu saya galakkan je update status-status yang baik-baik. Gambar-gambar sekarang ni gambar tu kan, gambar kat Instagram tu dah ada yang bermanfaat, ada kata-kata hikmah apa semua. Jadi sebelum saya pergi jauh, kita tayang satu video lagi, Abang Mirul. Video ni tentang bagaimana orang yang menolak kebaikan dan orang yang menerima kebaikan. Dan adalah tajuknya, dah boleh main tak? Kita tengok dulu video ni. Itu highlight. Itu highlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana betul yang cerita-cerita kan? So, apa lagi? Tapi, bukan dalam sistem like tu untuk benda-benda yang berfaedah. Bukannya like benda yang tak berfaedah. Tapi kalau you all semua perasan, post-post dan gambar-gambar yang ala maksiat semua dapat sebutan hangat. Ini like dia dapat banyak gila. I nak boleh kau ni memang
lah. Nak tunjuk kat sini yang menjadikan status sahabat-sahabat kita ni yang baik-baik ni, kita yang jadikan benda tu diterima atau tidak. Okey, yang baik-baik tu kita tak like pun, kita tak komen pun, kita tak respon pun, tapi yang jahat-jahat kita semua respon apa semua. Jadi balik pada diri kita. Cakap tadi tentang dakwah tadi, permulaan, nak mula. Kami pun bermula daripada Abang Aiman Azlan, video dia. Dan bila kami buat video, ada juga orang yang bermula daripada video yang kami buat. Sama macam anda nak buat, nak mula tulis blog, jangan takut orang terima atau tak terima, orang baca ke tak baca, orang tengok ke tak tengok, nak buat vlog ke. Buat je dulu. Mana tahu nanti ada orang tersesat ke apa semua, baca, itu asbab untuk dia berubah menjadi lebih baik. InsyaAllah. Kena mula, apa-apa pun kena mula dulu. Kami sebelum tu kami mula juga. Kamu pun jangan kalau aku tulis blog ni, ada ke orang nak baca ni, apa semua ni. Tak, kita tengok Angel pakai Gucci. Okey, kita tengok Hilal Ashraf daripada penulisan blog biasa saya ikut daripada awal tu, sekarang dah jadi satu tim besar, tim Langit Ilahi. Kerana Angel pakai Gucci, dia 2008 2009 dia mula menulis, sampai sekarang follower dia berpuluh ribu. Okey, Angel pakai Gucci. Mula daripada penulisan saja. Okey, ulama-ulama sendiri buat website, okey, sultan.org.com.my kan. Hampir sebahagian ulama besar Timur Tengah, benda tu ada dekat sana. Jadi dia kuasai media. Apa-apa bermula. Kamu tak bermula, kamu tak tahu macam mana penerimaan. Okey, ada abang-abang tadi tanya, okey, kalau aku buat ni orang nak tengok ke tak? Nasihat saya itu je lah, mula buat. Nak buat vlog simple-simple. Kami mula dengan vlog. Kalau kamu tengok kan, semua vlog. Dah 2012 itu barulah mula dengan short film apa semua. Sebut tentang serangan Minda tadi, ada masa sikit lagi okey. Berapa minit? 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Serangan Minda tadi tentang Syiah, tentang apa Wahabi lah apa semua, kapitalisme, orientalis, ilmu. Okey. Balik pada ilmu. Bukan yang saya nak kata apa, saya kalau saya tak bergerak sebagai Mr. Dahsyat, saya bergerak sebagai seorang pendebat, jurulatih debat dan jurulatih pidato dekat Negeri Selangor. Jadi memang banyak bahan bacaan, baca, itulah yang jadi kita punya benteng untuk tahu benda tu. Kita nak kata, kita nak pergi lawan benda ni, kita nak mempertahankan isu kalimah Allah. Kita tengok dalam gambar tu, yang mempertahankan isu kalimah Allah tu sendiri tak pakai tudung pun, tapi sibuk. Okey, mempertahankan ni apa ni, itu Al-Quran kena buang, kena semua kan, sibuk itu ini kan, tapi tak baca pun. Sebab tu Imam Azlan hari tu cakap, okey, kesalahan bakal buku bukan kesalahan paling besar. Kesalahan paling besar adalah tak baca buku. Okey, kita tak baca, kita tak dapatkan ilmu tu. Kita nak attack Syiah, kita nak attack Wahabi, nak attack fahaman-fahaman sesat, fahaman-fahaman orientalis apa semua ni, tapi kita tak study tentang diorang. Diorang study tentang kita, tapi kita tak study tentang diorang. Macam mana kita nak lawan balik? Okey, saya berkata, ini salah. So what? Tak ada dalil. Ustaz kata tadi, apa-apa perlu dengan dalil. Sebab tu kami punya video, pada tengahnya atau hujungnya akan ada ayat Quran, supaya bila orang attack, benda tu takkan pergi jauh. Dia akan jadi hilaf, atau dia akan jadi perselisihan pendapat yang takat tu je. Kalau kamu tak letak ayat Quran, kamu tak letak dalil, hadis atau semua, macam mana orang akan attack sampai dah lama kamu kalah dan Islam kalah. Jadi nak tak nak ilmu, okey, untuk menangani serangan-serangan Minda tadi. Sekian, insya-Allah itu saja. Okey, jadi itulah dia round 2 untuk pusing daripada ahli panel kita. Jadi seterusnya saya nampak penonton-penonton dah, audiens sekalian dah pun tak sabar untuk bertanya soalan. Okey, kita akan terus ke Q&A session. Jadi ada sebarang soalan boleh lontarkan. Kita buka. Dipersilakan siapa?
memperkenalkan diri dan boleh bagi tahu nak tuju pada siapa? Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nolaila Fatin binti Jamal Safri daripada Pusat Pengajian Seni. Saya nak tanya soalan pendek je. Apa pendapat ahli panel, mana je lah, tentang kemunculan vlogger muslimah? Itu saja. Dan sekali lagi, dengan manusia yang menjadikan Facebook sebagai diari. Sekian, terima kasih. Diari. Okey, kita akan kumpul soalan. Okey, satu-satu soalan. Dua soalan lagi. Boleh terus ke mic. Video. Nama Hanif. Jadi ada mukadimah sikit. Kalau di Indon kalau ada percanggahan di media, tak kisah di media mana-mana. Media di Indon di sana budaya sekiranya ada percanggahan, mereka akan berjumpa. Tapi perkara ini tak seperti tidak berlaku di Malaysia, melainkan isu Bens Ali hari itu yang mana diatur oleh Zulkifli Zamir. Bila ada percanggahan, diatur oleh Zulkifli Zamir untuk berbincang. Kalau di Indon, di sini adalah budaya. Bila percanggahan berbincang, tapi di Malaysia melihat percanggahan ini kurang berlaku. Bila ada percanggahan berlaku, kau faham kau, aku faham aku. Gitu lah. Dia tak mana yang tuan cakap, media ni salah satu kitanya media man, kita nak menyatukan umat, kita nak berdakwah. Tapi benda ni kita boleh nampak macam jadi bibit perpecahan lah. Jadi soalan kepada para panel, okay, apa pandangan dan tips dari panel berkenaan dengan kematangan para bakal-bakal pendakwah media baru? Terima kasih. Okey, satu lagi soalan. Saya budak seni. Kelakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hazman bin Azam. Okey, soalan saya kepada Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, macam mana kalau seseorang tu post berkata Islami, kemudian mungkin yang timbul dalam hatinya jika ada sifat riak dalam hatinya. Maksudnya jika dia post Islami, kemudian bila ada orang puji dia, akan timbul sifat riak. Terbuka kepada siapalah. Kemudian dia ketimbul bila orang like dan kemudian ada orang komen di Facebook dan kemungkinan akan di PM di Facebook dan kata jazakallah kerana bagi orang panggil apa? Bagi informasi kan, bagi nasihat kat dia macam tu. Sifat dia itu. Allah a'lam. Jawab soalan itu. Okey, silakan kepada Farizwan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Soalan siapa tadi? Akak tadi ya? Kak Laila saya. Vlogger muslimah. Kalau tengok selain Mr. Gausyad, ada lagi vlogger, ada juga vlogger muslimah. Sahabat-sahabat saya sendiri, Aisyah Shakira, Nadia Sharmila, Al-Haitam, Ibtisam. Pernah satu diorang tanya direct pada Ustazah Fatimah Syarha, apa hukum muslimah ni bervlog? Saya tak ingat sangat, ada dalil. Okey, saya tak ingat, tapi apa yang saya dapat rumuskan, Ustazah Fatimah cakap boleh, vlogger muslimah boleh bervlog sebab niatnya adalah untuk sampaikan kebaikan, untuk kita ajak dakwah auliat. Dakwah keutamaan dakwah adalah sesama jantina. Sebab tu kalau kita tengok Nadia Syamila punya vlog, Aisyah Shakira punya vlog, dia more tu perempuan, dia sebut pasal aurat, dia sebut pasal ikhtilat, apa semua, keutamaan dakwah pada sesama jantina. Okey, dibolehkan. Cuma dia gariskanlah beberapa tu, janganlah terlalu menggedik-gedik dalam tu. Okey, make up berlebihan, pakaian menarik tu. Sebab tu kalau kita tengok Nadia Syamila, Aisyah Shakira kan, diorang banyak pakai baju hitam je ataupun t-shirt biasa kan, tutup dengan jaket apa semua, dan vlog. Okey, Ibtisam Al-Haitam, the more tu vlog mula dan sekarang dah jadi macam filem-filem pendek. Okey, Ibtisam Al-Haitam ni
sahabat-sahabat saya juga dekat UM sana, bukan sahabat, dia kakak saya lah, okey. Diorang buat juga, jadi tak ada masalah. Sebab tu nak buat vlog, itulah balik pada niat lah. Kita nak popular ke atau kita nak tu. Sebab tadi pasal riak dia, saja. Sebab pasal riak tadi, kan Bang Azman tadi, benda tu balik pada niat, tajdid niat. Tak ada siapa yang tahu. Kita tak tahu orang ni riak atau tidak. Allah je tahu kita riak atau tidak. Even berlaku sendiri dalam Mr. Dawsyat sendiri, kadang-kadang biar akulah jadi watak utama, biar akulah. Dan ustaz tahu terus attack. Korang nak popular ke nak sampai ke dakwah ni? Terus semua masuk jantung terus. Okey, berebut-rebut. Okey, tak begitu dulu, awal-awal dulu. Sekarang ni dah boleh terima benda tu. Kena balik pada dakwah. Kalau orang terima, orang PM, saya sendiri banyak PM Mr. Dawsyat tu sendiri banyak sangat. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana video ni telah mengubah saya menjadi muslimah yang terbaik. Tuan-tuan kan, telah menjadikan saya seorang pelajar yang baiklah apa semua. Kita reply lah, janganlah kita mula lebih pula. Cakap, okey, alhamdulillah, itu semua daripada Allah, cukup lah. Okey, janganlah kita mula lebih pula kat PM tu. Jangan kita macam apa belagak pula nak guide dia sampai dia menjadi betul-betul solehah, menjadi betul-betul soleh. Kami sendiri Mr. Dawsyat hanya spark je orang-orang kat luar sana untuk tahu Islam tu apa, untuk tahu kebaikan tu. Sebab tu dulu kami buat hukum dan kami dah tak buat dah. Sekarang kami buat banyak video ibrah. Ada pengajaran dalam video tu. Jadi orang boleh ambil pengajaran itu. Spark dah masuk dalam kumpulan tu, InsyaAllah dia boleh pergi. Apa lagi? Facebook sebagai diary. Ustaz, soalan yang nombor 2 je saya. Facebook sebagai diary tadi, kita tahu. Facebook sebagai diary, kadang-kadang orang update 24 jam. Daripada bangun subuh sampai sebelum tidur. Okey, dia kata itu semua ini. Kalau dalam konsep dalam agamanya, saya ustaz nanti boleh jawab insya-Allah. Tapi pada saya sendiri, benda tu kita tahu apa yang kita boleh kongsi, apa yang kita tak boleh kongsi. Okey, ada yang memahati sebenarnya. Okey, even PDRM sendiri waktu raya hari tu bagi amaran jangan update status sangat dekat mana, sebab nanti orang tahu rumah tu kosong, nanti orang masuk. Okey, daripada isu keselamatan semua, daripada sudut agama hukum akam, saya serang kepada ustaz lah. Itu saja. Okey, itu saja. Gulung. Dah gulung dah. Bagi gulung dulu. Bagi gul. Okey. Oh, sebab gulung suara. Nama berhenti, sikap-sikap besar. Sikap besar. Ya. Okey, terima kasihlah sahabat-sahabat yang bertanya. InsyaAllah, alhamdulillah. Berkaitan dengan blogger pun dah dijawab, diary pun dah dijawab. Berkenaan dengan pencanggahan Endon, kalau di Endon dia berbincang. Ya? Indonesia. Ya Pak, ya? Indonesia. Ada orang Endon ya? Ya bisa. Orang Endon di mana? Ya, mana yang bercakap tu? Oh, ada Indonesia ya? Oh, daripada Indonesia. Minta maaf ya. Ya, berapa lama lagi di sini? Berapa lama lagi baru masuk? Dah lama dah. Oh, okey, minta maaf ya. Bila balik? Okeylah, kita bincang ya. Gimana tu Indon? Okey, minta maaf lah. Okey. Tu ada boleh jawab ke? InsyaAllah. Silakan. Boleh kongsi? Tak boleh. Allah lebih. Okey. Dia macam ni kematangan untuk soalan itu dulu ya. Okey, berkaitan di Malaysia dan juga di Indonesia. Dia nama pun dah lain. Dia lain. Indonesia. Dia bisa sebut dah. It's my habit dah. Sorry ya. Okey, you okey? Okey. Okey. Nak ceritanya kalau di Indonesia macam tu, wallahualam saya tak tahu, mungkin kawan kita cakap macam tu, saya pun husnuzon je lah. Okey. Cumanya di Malaysia begitulah. Berbeza. Malaysia berbeza. Nah, tengoklah macam mana. Secara dasarnya
Sepatutnya media itu dia tidak dikekang ataupun tidak dipegang oleh seseorang yang menguasai media tu. Bila dikuasai media tu, maksudnya di sudut kebebasan tu terhalang. Jadi banyak benda-benda yang kita boleh tahu melalui Facebook dan sebagainya. Jadi untuk persoalan tu, ya, terus dia blok. Terus blok, tak apalah. Untuk persoalan tu nanti kita jumpa lah. Boleh dalam Facebook nanti boleh tu saya lah. Saya insya-Allah saya jawab. Ataupun WhatsApp pun boleh. Calling pun boleh. Tak masalah. Okey, kematangan terus. Tak nak jauh. Sabar. Dia tadi dia kematangan. Tak apalah. Okey, tips kematangan tu. Dia macam ni lah. Kita ni kita kena bergaul dengan dia orang. Kita bergaul. Kena bergaul. Dah. Yang geng kita je. Geng kita je. Di masjid. Di surau. Di seru. Di siapa tu? Buat panggil dalam bahasa Indonesia dalam pondok sinetron. Sinetron. Sinetron tu wallah apa Dah, pergi sini Selonggok geng kita je. Boleh. Kita tengok pertama sekali kita bergaul dengan sahabat kita di luar sana. Ya Allah Tuhanku, mereka sangat perlukan kita Dia orang sangat perlukan kita berhikmah. Ada masa kita kena cabut kopiah, ada masa kan biar halangan tu, biar jurang tu kita dapat rapatkan. Ada masa kita huang-huang dia orang terpaksa. Kita nak mendalami dia orang. Kadang-kadang dia orang datang, ya Allah Rabbi, datang, ya Allah, berair mata kan, tak pernah lagi orang mari dekat dengan saya ni jahat tak? Nampak? Dia orang perlukan kita kan? Kita buat relax dengan dia orang. Janganlah kita, ya Allah kan, macam rasa jurang dengan dia orang. Tu yang pertama lah, bergaul dengan dia orang. Bergaul dengan dia orang. Jangan geng kita je. Geng kita je. Serondong sana, serondong sini, bergaul. Kat kawan kita ramai lagi kat luar sana, kat kolej. Kita kena bergaul, masuk ke dia orang. Nampak dia orang masalah, jangan benci. Benci perbuatan perlu, tapi jangan benci ke dia orang. Niatkan hati, dah aku nak dakwah dia orang. Okey. Dan titik yang lain kita jadikanlah Rasulullah SAW tu sebagai contoh lah. Tengok halangan dia ada lah. Bila kita buat dakwah ni halangan dia ada. Dan benda-benda ni lah yang akan mematangkan kita. Masuk dulu. Baru kita ada pengalaman. Dan pengalaman yang akan mengajar kita. Kita masuk dulu slow. Jangan takut lah. Allah Ta'ala ada. Kita buat benda dakwah ni jangan takut lah. Allah Ta'ala ada. Dan tu saya ringkaskan sekali pasal riak tadi berkenaan dengan riak tadi. Gitulah setan ni dia cerdik. Jangan. Setan ni cerdik dia. Geng-geng kita ni ada geng dia. Tak. Geng-geng kolej ada geng dia. Geng kolej. Geng program dia ada. Dia ada dia punya skop dia. Skop dia ada. Skop dia. Kan? Geng-geng lebay dia ada geng dia. Geng-geng ni dia ada. Dia ada dia punya askar dia. Tak. Macam geng-geng ni dia ada dia hantar geng dia. Macam ni ada geng dia. Dia hantar pepro punya 3 line. Sebab itulah kalau kita tengok sekarang ni kadang-kadang semayang berzikir alhamdulillah, bab perasaan tak boleh kawan. Tak? Ni bahaya. Dan akhir sekali dah saya kongsikan satu cerita lah kepada sahabat semua sebagai renungan bersama. Nak cerita hai setan ni cerdik tak cerdik. Masa tu lepas maghrib lah, solat maghrib, letih lah kita ni kan, duduk surau nak tidur, bukan nak tidur, nak rehat lah. Nak rehat sekejap. Bunyi telefon, kau dan aku kan sama. Tengoklah, bunyi biasa lah kan. Nenek angkat. Hello, Assalamualaikum. Dia masuk lagi seminit ikut. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Ni saudara Nasruddin ke kita saya? Yang telefon perempuan. Yang telefon perempuan ni berat kita. Tak, dia kenapa tiba-tiba dia menangis. Perempuan lah. Menangis. Biasalah perempuan ni dia menangis macam mana, buruk. Tengoklah. Tak, menangis. Aku pun letih. Syarukan sekejap masa tu. Menangis. Tak, kenapa ni? Saya tak tahu dah nak cerita ke siapa ni. Tak, saya tak tahulah. Tolong nak direngkahkan cerita lah. Tolonglah Ustaz, janganlah nak ceramah ke saya. Tak payahlah nak ni Islamik ke apa.
Saya dah tengok YouTube, saya dah tengok ni tak payah cakap muka aku. Saya rasa tertekan sangat tengok. Dah perempuan biasalah emosi. Letih aku tunggu. Nak habis dia cakap tu, tunggu je lah. Tunggu dah. Kita pun mula cakap. Kita kata, kenapa? Kan? Lagi. Saya tak nak cari orang lain, saya cari dia. Situ rupanya masalah cinta. Masalah cinta. Okey, macam ni lah. Kita jumpalah. Saya jadi orang tengah, kita jumpa lelaki tu. Dah. Dia pun senyap. Betul ni. Betul tak? Nak selesai tak nak? Nak. Okey, kita pergi. Dia ada pertemuan, saya pergi jumpa lelaki, jumpa perempuan, cakap. Dah. Cinta dua darjat. Biasa dekat drama kan. Ini betul-betul. Yang seorang tu kaya. Seorang tu kaya kan, ayah kerja tahun niaga apa kapal ke apa, tak ingat tak. Tapi kaya lah. Saya ni ustaz, saya ni orang kampung je kan. Yang perempuan tu pun, tak apa saya terima. Drama. Biasa tengok sinetron, tak tengok. Tanya kawan kita lepas ni. Download movie dengan dia. Sinetron. Ikutlah bawa ungu ke, bawa hijau ke. Nak ceritanya, dah sekali saya bincang-bincang. Nak ceritanya, dah bertutup aurat, cantik orangnya kan. Tapi nak ceritanya, liciknya setan ni. Nampak? Liciknya dia. Apatah lagi bila kita buat kebaikan, maka bisikan tadi kita balas dengan istighfar balik, astaghfirullahalazim. Kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisikan tu tetap ada. Tak kita dapat ni, dia bisik syaitan ni, dia licik. Dan akhir sekali berkenaan dengan soalan yang selalu kita cakap tadi lah, Indonesia tu ada memerlukan Indonesia, tahu? Cuma tersekat sejak sia belakang tadi nak menjaga hati, minta maaf dah biasa sebut macam tu ada sinetron kat sini. Okey. Jadi akhir sekali hiduplah kat atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan merasakan kita ni ada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan teruskanlah berdakwah di media baru ni kepada kawan-kawan kita kat luar sana yang tak hadir pada malam ni, teruskan. Kerana mereka sangat perlukan kita. Kristian sangat mencari peluang. Dah ambil nama, pergi beri duit dan sebagainya. Kita tak ajar dengan harta. Kita mengajar mereka dengan kefahaman. Beri dia orang, dekati dia orang. Facebook pun boleh, Twitter pun boleh, Instagram pun boleh. Sebab sekarang ini kita berada di dunia baru. Dekati dia orang. Dan jangan kita merasakan bukan sinilah, ada setengah yang merasakan dia tu baik. Allahu Rabbi. Memilih sangat. Tak boleh ni kawan di kelas ni. Nak pandang pun tak boleh. Allahu Rabbi. Bila mereka rasa terasing, akhir sekali mereka makin jauh dengan kita. Dan nak macam mana? Dah orang nak makin jauh dengan kita, maka peluang dakwah kita sudah tertutup. Jadi minta maaf salah dan silap lah. Moga kita bertemu lagi di lain masa. Untuk soalan tu saya boleh jawab, cuma di lain masa lah. Pada kawan kita lah Asrul Misasuni nanti. Dah akhir sekali mungkin seminit dua. Sekarang ni saya juga ada membuat jualan sejak seminit. Jualan amal lah, wakaf Al-Quran. Boleh guna voucher buku RM50 ya. Kita memang guna voucher buku. Boleh ambil 10 nama lah. Kita akan bagi ikut lah. Untuk ayah ke, niatkan untuk mak ke, untuk datuk ke, untuk members bilik ke, untuk YDP ke, kan ikut lah. Boleh tulis kat situ, beri voucher buku, dan kita akan bagilah kepada pusat tahfiz dan kepada mereka yang memerlukan. Dan juga kat situ kita juga ada buat jualan amal lah. Untuk terbitan terbaru Gelari Ilmu, buku biografi Rasulullah RM50. RM50 boleh dapatkan. Sangat padat lah, mudah kita faham. Boleh bagi pada si dia, pada mak si dia. Boleh. Nak ambil hati, kena pandai ambil hati. Tahu ini cakap saja nak kahwin, tak usaha buat apa. Jadi insyaAllah semoga kita bertemu pada di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.